Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan satu perbincangan yang panjang juga dalam membicarakan tentang soal khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat ini satu cara dan satu perkara yang penting dalam hidup kita, kerana ia akan menyampaikan kepada kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Kita tahu bahawa simbol kepada bahagia dalam hidup seorang ni, simbol yang utama pada solat. Para hadirin sekalian, carilah ubat untuk jadi bahagia, tak berjumpa, kecuali kita akan berjumpa dalam solat saja. Solat ni Allah jadikan satu simbol kebahagiaan dalam hidup seseorang. Bagaimana kita nak suruh jadikan bahagia pada diri kita ni, ataupun kita rasa tenang dan lapang dalam hidup kita, kita diajar supaya solat sampai khusyuk kepada Allah. Apabila kita solat sampai khusyuk, maka di waktu tersebut kita akan jadi bahagia. Kebahagiaan itu akan datang manakala kerahmatan itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Keberkatan dalam hidup kita akan mencurah-curah, akan datang hasil daripada kita khusyuk dalam solat kita. So itulah orang mukmin ni, satu kelebihan yang Allah bagi pada kita ialah melalui ibadah solat. Dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah sebut sesungguhnya telah berjayalah orang mukmin. Orang yang mukmin ni orang paling berjaya. Qad aflaha. Aflaha ni maksudnya isim tafdil. Maknanya digambarkan dengan gambaran memang besar, memang kejayaan yang berganda-ganda lah dalam hidup kamu. Bila dalam hidup kamu ni akan berganda pada diri kamu ni, apabila kamu semayang dalam khasyi'un, kamu semayang dalam khusyuk dalam ibadah kamu. Jadi sembahyang kita diajar supaya kita jaga ibadah kita ni, jangan sampai peringkat sembahyang kita tercuai, yang pertama. Yang kedua, terleka dalam solat kita, sehingga kan kita tidak timbulnya khusyuk dalam ibadah solat kita. Sebab itulah apabila kita solat, kita diajar supaya baca yang maksur datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca yang datang daripada, yang dinamakan daripada Al-Quran, yang dibaca dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyanglah bagaikan kamu melihat aku sembahyang, kata Rasulullah. Macam mana kamu lihat aku sembahyang, begitulah kamu kena sembahyang. Jangan kamu solat dalam keadaan kamu tak sebagaimana aku solat. Solat kamu tu biar benar-benar solat yang terbaik dalam solat kamu. Sebab tu dalam solat kita diajar supaya baca bacaan Al-Quran Karim. Kita diajar supaya baca yang namakan dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang sudahnya kita sebut tentang satu hadis yang disebut hadis kursi. Hadis kursi ni hadis yang ana sebut pada minggu yang sudahnya, di mana hadis kursi ni hadis yang datang daripada lafaz mulut Rasulullah, tetapi makna datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ana sebut pada minggu yang sudah. Dan hadis kursi ini merupakan hadis yang kalau kita baca dalam solat tak sah solat kita. Bukan ayat kursi. Ada jemaah kita yang salah faham. Ada jemaah kita dia kata, ustaz kata tak boleh baca ayat kursi dalam sembahyang. Tak betul, bukan ayat kursi. Ni hadis kursi. Hadis kursi lain. Ni tak silap dengar ke ataupun salah bacaan ke macam mana ni? Anda nak sebut ayat kursi boleh baca. Ayat kursi boleh baca. Yang tak boleh baca hadis kursi. Hadis kursi ni bukan kursi. Tu kena faham. Nak tunjuk kursi je gaya. Nak sebutnya hadis kursi.
Hadis kursi ni hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tetapi yang Rasulullah sebut tapi maknanya datang daripada Allah. Maknanya datang daripada Allah. Sebab tu ayat yang kita baca, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Dalam hadis kursi tersebut, hadis kursi ni Allah sebut. Tapi dia bukan ayat Quran. Dia bukan ayat Quran. Sebab lafaz itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah atur sendiri nak sebut macam mana. Kemudian dalam keadaan demikian, dalam solat kita ni Allah sebut, kita dalam solat ni ada dua bahagian. Satu bahagian kamu, satu lagi bahagian aku, katanya Allah. Bahagian kamunya apa dia? Tiap kali mana kamu sebut alhamdulillahi rabbil alamin, lalu aku akan sebut, aku akan jawab. Benda yang kamu sebut tu aku akan jawab, katanya Allah. Jawab macam mana? Aku akan sebut. Waktu mana kamu sebut alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, dan aku akan jawab, hamba aku telah memuji aku, wahai malaikat-malaikat, kamu telah lihat bagaimana hamba aku ni telah memuji pada aku ni sendiri. Ini ayat-ayat yang kita bacalah. Dan lepas pada itu, lepas pada kita baca Fatihah, kita baca surah-surah. Baca surah-surah. Surah-surah tu, dan Nana sebut pada minggu yang sudahnya, kita diajar supaya baca dengan keadaan kita boleh memahami makna terhadap surah yang kita baca tu. Itu lebih baik. Misalnya kita baca izas sama'un fatarat, ketika mana langit ini mula dipecah belahkan oleh Allah, izas sama'un fatarat. Ataupun kita baca apa dia, ayat-ayat yang surah-surah yang iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika mana bumi ini digoncang segoncang-goncangnya. Ayat-ayat sebegini ni kalau kita boleh faham, kita akan meresap dalam jiwa kita. Dia akan rasa nikmat. Dalam solat kita ni kita tertumpu kepada ayat yang kita boleh faham. Sebab itulah apabila kita boleh faham makna, khusyuk kita tu lebih mendalam dalam ibadah solat kita ni. Yang ni yang kita bincang pada minggu yang sudahnya. Pada hari ni kita sambung lagi. Makna-makna itu apabila kita dipandang daripada segi pengertiannya. Sedangkan pengertian itu tentulah dilihat daripada sudut kesempurnaan ilmu pengetahuan perihal ketuhanan dan kesucian serta kebersihan jiwa dan hati seseorang. Maknanya, kalau kamu nak suruh jadi kamu boleh faham makna itu mendalam, mesti bersih hati kamu. Bersih hati kita. Sebelum daripada kita solat, kita dah bersih hati. Setengah-setengah orangnya, dia dah istighfar awal-awal, astaghfirullahalazim, ataupun dia ni taubat pada Allah, nak suruh bersih betul-betul hati. Hati ni kalau dia bersih, kejap je masuk agama ni dalam jasad seseorang. Tapi kalaulah hati ni kotor, payah nak masuk agama tu jadi sukar. Para hadirin sekalian tengok kan orang yang tinggal solat, kemudian kita panggil dia, kita ceramah tentang solat, tak masuk. Kenapa tak masuk? Kerana hati dia sudah kotor. Kadang-kadang anak ni dijemput oleh Jabatan Agama, jemput untuk ceramah kepada yang kena tangkap kering ni, yang kena tangkap basah ni, senang itu. Yang kena tangkap basah ni, waktu mana kita ceramah kepada orang yang kena tangkap basah ni, yang malam-malam kena tangkap dan sebagainya, kita ceramah tu, dia buat muka dek je muka dia. Kenapa dia muka dia tu buat tak reti je? Kerana dia kena paksa dengar. Dia kena paksa dengar ceramah. Dan dia kena paksa dengar ceramah, hati dia tu pun kotor. Hati dia tu kotor. Kerana hati dia kotor ni lah yang menyebabkan dia nak masuk tak masuk tu serba salah dalam hidup seorang. Sama juga solat kita ni, kalau hati kita ni kotor, macam mana kita nak masuk makna tu nak masuk dan nak menjejaki kepada, nak kena pada hati seseorang? Tak kena. Dia kena orang yang benar-benar hati dia bersih, senang je masuk, senang je terima. Para hadirin sekalian yang dah biasa dengar kuliah, tiap-tiap minggu dengar kuliah, mula-mula dengar dahulu payah kita nak masuk. Tapi kalau kita dah lama-lama kita dengar, senang je masuk. Kenapa dia senang masuk? Kerana kita dah biasa dah membersihkan hati kita, dah biasa dah jiwa kita ni untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan kalau kita tak biasa baca Quran, tergagap-gagap je baca. Tak biasa baca Quran. Para hadirin kan tinggal baca Quran ni seminggu 2 minggu je. Nak baca balik tu gagap. Kita baca tu terangkat-rangkak. Kenapa terangkat-rangkak? Kerana kita ni dah mula, hati kita dah mula tidak lagi lembut sebagaimana biasa. Tapi cuba tiap-tiap hari baca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran, dia akan lancar, smoothnya bacaan dia. Kenapa?
Kerana kita dah biasa dah baca, dan kita boleh rasa dah. Kalau tak betul sikit aja, kita dah terasa dah. Kenapa? Hati kita yang mengajar pada kita bahawa di waktu ini sebenarnya kamu terbaca benda yang salah dan kamu perlu perbetulkan kembali. Ini kesan. Sama juga dengan solat. Solat ni, kalau orang yang hati dia bersih, dia solat je, dia akan terus kena pada hati dia. Kena pada hati dia bacaan. Bila baca saja ayat-ayat tertentu, dia akan terus mula nak mengalir air mata. Waktu mana dibaca ayat-ayat yang dipahami makna, ayat-ayat yang dipahami makna tersebut, yang menyebabkan diri dia rasa menggeletar, bimbang, kalau dianya di hadapan Allah dalam keadaan yang digambarkan dalam ayat Al-Quran Karim tersebut. Banyak sekali tingkat-tingkat yang tidak terbatas. Sedangkan solat adalah pintu hati di saat mengerjakan solat itu. Waktu mana solat, nampak je takbiratul ihram, nampak je baca, tapi yang pentingnya hati itu. Hati itu jangan lari. Waktu mana kita solat, solat hati kita ni biar tertumpu di saat mana kita sedang mengerjakan solat itu. Dengan demikian maka segala macam rahsia kalimah dan kata-kata yang tertera dalam bacaan solat tadi akan terbuka lebar serta tersingkap tanpa suatu apa pun yang menutupinya. Apabila kita baca dengan keadaan hati kita ni benar-benar jernih, bersih, dalam keadaan memang kita beria nak solat, kita betul-betul jaga dalam ibadah solat kita ni, dia akan senang masuk. Al-Quran tu senang je masuk dalam jiwa kita. Rasa kejap je sembahyang, rasa ringkas je kita solat. Kenapa? Kerana kita sedang menghayati dan kita sedang khusyuk dalam solat kita tadi. Yang menghayati itu apa dia? Bukan jasad. Yang menghayati itu hati yang kita rasakan demikian pada diri kita. Macam para hadirin sekalian duduk dalam majlis ilmu. Kalau para hadirin sekalian boleh fokus terhadap apa yang diajar dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu, kita berhenti je. Bila kita berhenti, kita rasa, alah kejapnya belajar hari ni. Kita akan terasa kejap je belajar hari ni. Padahal kadang-kadang sejam dah, kadang-kadang dah sampai dah sejam setengah dah kita menyebutnya. Tapi oleh kerana kita khusyuk, dia akan terfokus terus. Macam kita masuk dalam pasar raya dah. Oleh kerana kita khusyuk sangat dalam pasar raya, kita masuk khusyuk dalam pasar raya, tengok yang tu cantik, tengok yang ni cantik, yang tu nak beli, yang ni nak beli. Hati kita terfokus. Bila hati kita terfokus, sedar-sedar keluar-keluar tengok hujan disebut. Dia mula terkejut. Kenapa? Kerana dia tak sedar dia berada dalam pasar raya yang bagaimana hujan tadi. Kerana khusyuknya dia dalam keadaan demikian. Para hadirin sekalian, anak buat contoh yang mudah. Al-Quran ni perlu tadabbur. Bukan sekadar kita diajar supaya kita baca tilawah, bukan sekadar kita diajar supaya kita tadarus, kita perlu tadabbur. Qurannya, ayat-ayat Quran perlu bukan sekadar kita tilawah, bukan sekadar kita tadarus, tetapi kita perlu tadabbur. Tadabbur maksudnya menyenami makna-makna yang indah yang ada di sebalik ayat-ayat yang kita baca tadi. Itu dipanggil tadabbur. Para hadirin sekalian tengok, kalau para hadirin sekalian perhati dalam kita perhati kepada bahan-bahan yang tertentu. Para hadirin sekalian yang jenis minat permata tu kan. Dia minat permata tu, dia tadabbur terhadap permata dia. Yang disebut dengan permata dia tu, dia perhati cantik sungguh. Kilauan, cara dia belah, cara dia potong tu memang tersusun. Dia tadabbur dan dia perhati betul-betul. Indah sampai tahap demikian. Sehingga kan dia boleh beli permata-permata yang banyak. Kan ada seorang orang Kelantan babu ni, hilang 24 juta permata dia dalam rumah. Dia simpan tu permata dia, permata dengan cincin-cincin lah. Kadar lebih kurang 24 juta. Yang mana perempuan masuk dalam rumah dia, curi semua, habis 24 juta dia. Maknanya sampai peringkat demikian. Kenapa dia boleh simpan sebanyak itu? Kerana dia cukup, dia rasa khusyuk dalam jiwa dia tu. Ada setengah-setengah orang dia kata cukup dah, sepasang satu cukup dah. Ada orang tak, dia kena 5-5 kalau boleh, 5-5 jari kalau boleh pada diri dia. Ada orang tak cukup dekat jari, dia sambung dekat tangan lagi. Tak cukup dengan kat tangan, dekat kaki lagi dia sambung. Tak cukup dekat kaki, dia sambung lagi dekat tengkuk, dekat telinga. Kat mana boleh cucuk je lah dia sebut. Kenapa? Kerana nak suruh dia rasa menghayati benda tersebut, dia rasa nikmat. Kita solat ni, anak-anak sebut solat ni, kita kena hayati sampai peringkat ke dasar dia. Rasa nikmat, kenikmatan yang amat sangat dalam hidup mereka sebut. Kadang-kadang kan kita tengok orang yang pelukis-pelukis, lukisan-lukisan.
Lukisan-lukisan tu kita nampak macam conteng je lukisan tu. Tak ada apa pun lukisan sebut. Tapi bagi pelukis, ni seni dia sebut. Ni seni. Nak buat dia ni bukan senang. Dan kadang-kadang nilaian lukisan itu berapa? Sampai ratusan ribu, puluhan ribu. Kita kata kalau jual pada saya RM10 pun saya tak nak beli. Kenapa? Kerana bagi kita tak ada nilai. Orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Apabila sebut tentang solat, orang mukmin rasa jutaan nilainya solat ini. Kenapa nilai jutaan? Kerana inilah kesempatan untuk kamu menghadap Rabb, dan kamu akan rasa nilaian yang paling tinggi dalam hidup seseorang. Tapi oleh kerana kita tidak mukmin, apabila kita tak terasa kita ni mukmin, yang menyebabkan akhirnya di waktu tersebut kita tak rasa apa-apa pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita tidak rasa nilaian besar terhadap bacaan yang kita baca ini sendiri. Itulah hak yang wajib dilaksanakan dalam memahami bacaan salat. Hak yang wajib yang perlu dipahami dalam bacaan salat. Bahkan itu pula lah yang merupakan hak dan berbagai zikir dan juga tasbih pula. Hak dalam zikir dan juga tasbih. Waktu mana kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan kita kena tahu kenapa kita sebut subhana, kenapa kita sebut kalimah demikian. Kenapa kita sebut waktu mana kita bertasbih, bertahmid pada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kenapa kita sebut kalimah doa-doa demikian? Maknanya kita sebut tu gambaran yang semua yang kita sebut itu sedang berlaku pada diri kita. Jikalau yang dijelaskan di atas sudah difahami benar-benar, maka seseorang yang bersolat perlu sekali memelihara dan menjaga rasa takutnya kepada Allah sewaktu membacanya itu. Kalau kita dah sampai peringkat demikian, maka di waktu membaca hendaklah melakukan dengan tartil. Baca dengan tartil. Baca dengan kita baca satu-satu bacaan. Yang paling baiklah bacaan, jangan laju, jangan. Tartil maknanya tersusun. Kita baca dalam keadaan tersusun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kita baca tu satu-satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pun rasa nikmat. Kita baca. Ni tak baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin amin. Sempat malam dhalin amin terus dia. Tak sempat apa-apa lagi pada diri dia. Maknanya dia pun tak tahu apa benda yang dibaca tersebut. Anda ingat dulu kan ada seorang imam yang sembahyang tarawih 23 rakaat tak sampai setengah jam. Memang laju. Siap sembahyang tu dia angkat tangan. Dia angkat tangan pada bila dia, kita lah masjid paling laju sekali dia suruh. Dia ingat ke sembahyang tarawih ni sembahyang berlumba. Sembahyang ni satu-satulah. Satu-satu kita baca dengan tujuan apa dia? Nak suruh makmum pun rasa khusyuk, nikmat, dan kita rasa nilaian yang kita baca tu bernilai. Kerana kita baca ni bukan kita baca ayat biasa tak. Para hadirin sekalian bayang kalaulah surat raja yang dihantar kepada rakyat dia, kena baca dengan teratur. Penyimpan mohon-mohon besar tu dia baca satu-satu, nak sebut anak bulan kelihatan je. Tapi nak sebutnya, dia sebut tu teratur satu-satu pada diri dia sampai orang boleh faham. Rupa-rupanya besok raya. Tu je. Nak sebutnya yang tu. Tapi oleh kerana dia sebut tu teratur, maka kita pun boleh tersusunnya pada diri kita. Yakni membaca sambil mengangan-angankan isi-isi yang terkandung di situ. Baca dengan keadaan yang kita mengangan-angankan isi yang terdapat dalam ayat yang dibaca tadi. Dan jangan semacam orang yang berjalan lari ataupun bergegas-gegas dalam solat ini. Jangan laju, jangan macam nak cepat, jangan. Bacaan tu biar teratur dan tersusun pada diri kita. Cara perlahan-lahan ini lebih mudah untuk memikirkan kandungan yang tersirat dalam bacaan itu. Bila kita baca dengan bersopan santun dan tersusun, lebih keadaan yang lebih tertil, kita baca tadi, lebih mudah untuk kita memahami bacaan-bacaan yang kita baca itu. Para hadirin sekalian, lebih-lebih lagi lah kita ni orang Melayu, orang yang payah nak faham bahasa Arab, yang kita pun tak nak faham pun bahasa Arab, yang kita pun tak belajar pun bahasa Arab,
yang kalau kita dapat, anak biasa sebutnya, kalau dapat ambil yang asas dahulu untuk kita memahami maknanya. Ambil yang asas dahulu. Yang asas dalam solat kita ni apa dia? Yang asas Fatihah, yang asas tahiyat. Bacaan dipanggil rukun qauli. Rukun qauli kita ni biar kita boleh faham dulu. Kenapa kita sebut at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah? Sebut kalimah demikian. Yang ni benda yang asas. Kemudian kenapa kita sebut assalamu alayka? Seolah-olah macam Rasulullah ni berdepan dengan diri kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa kita sebut assalamu alayna? Kenapa kita sebut diri kita? Lepas pada bagi salam pada Nabi, kita bagi salam pada diri kita pula. Wa ala ibadiyas salihin, dan pada hamba-hamba Allah yang salih. Nak sebut kenapa kita sebut kalimah demikian? Maknanya kalau kita boleh faham makna itu, kita rasa nikmat dan kita akan rasa lazat dalam ibadah solat kita. Selain itu, supaya dibeza-bezakan cara bacaan tadi, rendah ataupun keras, intonasi bacaannya, biar dia tinggi rendah bacaan. Waktu mana kita solat, biar dia tinggi, masa tinggi, masa rendah. Innallaha ghafurur rahim. Misal contohnya, yang ujung tu rendahkanlah. Waktu mana ayat yang tinggi, kita pun tinggilah, intonasi kita tu tinggi. Kalau nak kita tak faham makna, macam mana kita nak rasa lazat benda demikian? Payah juga tu, kecuali kita mencuba. Tiap kali mana kita nak solat, buka dulu Al-Quran. Nak baca apa dia? Qul huwallah. Baca dulu Qul huwallah. Makna Qul huwallah misal contohnya. Apa dia makna Qul huwallah? Kemudian rakaat kedua kita nak baca apa dia? Nak baca Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa kita sebut Qul a'udzu birabbin nas? Ni benda-benda yang demikian ni kita boleh baca dan kita boleh faham. Bila kita boleh faham benda demikian, yang menyebabkan kenikmatan itu akan dirasai pada jasad kita. Bunyi bacaan antara ayat-ayat rendah atau kerasnya bunyi bacaan antara ayat-ayat yang menerangkan perihal rahmat dan kasih sayang Allah dengan ayat-ayat yang berisikan hebatnya siksaan Allah. Juga di saat membaca ayat-ayat perihal janji dan ancaman, kita diajar supaya waktu mana dibaca ayat yang janji dan juga ancaman, kita rasa takut pada diri kita. Waktu mana Allah cerita tentang bagaimana orang yang fazuqul adzaba bima kuntum takfurun, ayat tu misal contohnya, rasalah bagaimana azab yang Allah nak kenakan pada orang yang kufur, misal contohnya. Kita pun rasa bimbang terus. Sudahlah, kita kalau kena yang ni memang tak lepas lah, memang sengsara yang amat sangatlah pada diri kita. Kenapa? Kerana janji Allah tadi, ancaman yang Allah sediakan. Sama juga dengan ayat bertahmid. Waktu mana ayat memuji, tahmid maksudnya memuji. Di waktu mana ayat pujian, kita pun puji pada Allah. Kalimah yang memuji pada Allah, ayat-ayat yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbih, bertasbih kepada Allah, yang memuji kepada Allah di langit dan bumi ini. Semua tu kitanya sebut puji dan pujian pada Allah, tasbih pada Allah. Ta'zim, ayat membesarkan Allah, kita pun membesarkan Allah, Allahu Akbar, kita sebut demikian. Ataupun mengagungkan serta memuliakan Allah. Adapun An-Nakhai itu seorang ulama di antara wali Allah juga. Apabila melalui ayat seperti firman Allah Ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak pernah mengambil anak bagi dirinya dan tidak pula kongsi sebagai Tuhan bersama dengan dia. Dibaca ayat tersebut, beliau lalu merendahkan suaranya seperti seorang yang malu untuk menyebut sesuatu yang tidak patut untuk dikatakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, senangnya para hadirin sekalian sekarang kan kita dalam dunia digital kita ni, para hadirin sekalian boleh download dia. Kita boleh ambil dia ayat-ayat bacaan-bacaan syekh-syekh yang banyak di atas dunia ini. Syekh Hani Rifai misal contohnya, Syekh Ali Ajmi, kemudian Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ni di antara syekh-syekh yang kita boleh dengar ayat-ayat yang dibaca tersebut. Kita boleh tahu ayat yang tinggi macam mana, ayat yang rendah macam mana, ayat yang dibaca oleh mereka tersebut. Kepada orang-orang yang baca Al-Quran di syurga nanti akan diucapkan kata-kata sebagaimana berikut. Ayat yang dibaca, Iqra warattil kama kunta turattilul fid dunya.
Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan angkatlah suara kamu serta perindahkanlah bacaan itu sebagaimana kamu indahkan suara kamu di dunia dahulu. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Bukan ayat Quran, ini ayat Quran tadi. Nak sebutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang berada dalam syurga tu Allah Subhanahu wa taala sebut Iqra, bacalah. Warqa, dan kamu hendaklah kamu baca dengan suara yang cantik pada diri kamu. Warqa warattil, dan baca dengan teratur kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu rajin sangat kamu baca di atas dunia dahulu, cuba kamu buat sekarang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Suara tu jauh lebih merdu. Macam kita kan, kita ni tak biasa dapat speaker. Baca Quran tak biasa dapat speaker. Tiba-tiba pegang mic, bunyi suara kita gema lain. Rasa nak baca je lagi rasanya. Dia jadi lain terus. Suara kita jadi lain terus. Tak sama dengan kita kalau kita tak ada mic, dia jadi lain. Tapi kalau ada mic, dia gema tu lain. Gema tu lain, kita pun rasa lain je suara kita ni sendiri. Orang dalam syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, kamu kan di atas dunia dahulu rajin baca Quran kan? Kamu rajin baca Quran, kamu baca lagi. Kamu baca lagi. Apabila kamu baca sekarang, kamu akan dapati suara kamu jauh lebih merdu daripada suara kamu di atas dunia dahulu. Kena rajin baca Quran dalam hidup kita ni. Kalau kita tak sempat kita baca di rumah, baca waktu mana atas kereta, kita naik kenderaan baca. Kemudian waktu mana kita lepas pada kita solat, kita baca. Lepas pada dalam hidup kita ni sentiasa baca. Paling tidak, kalau kita tak sempat sangat pun, paling tidak 3 ayat setiap hari mesti baca. 3 ayat mesti baca setiap hari. Kalau tak sempat sangat pun 3 ayat ni baca kejap, buka je. Malas sangat, inna a'tayna je lah, senang dia. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cukup dah tu. Sadaqallahul azim tu. Nak suruh gambaran apa dia? Baca juga. Jangan tak baca Quran, jangan. Dalam diri kita ni. Kita kata Ustaz uzur, orang yang uzur baca doa. Baca doa, baca wirid, baca zikir. Allah tak pernah larang. Maknanya kalau kita uzur, tak boleh baca Quran. Jangan berhenti semua sekali-kala. Tak. Apabila kita uzur, kita sambung lagi baca wirid, baca zikir. Yang hari-hari biasa yang kita baca Quran ni, Allah bagi pahala free. Allah bagi pahala tanpa kita perlu bekerja. Sebagaimana tiap-tiap hari yang kamu sentiasa buat, sebanyak itulah pahala-pahala yang kamu dapat waktu mana kamu dalam keadaan keuzuran. Mengenai hal mengekalkan berdiri selama dalam solat, ni macam waktu mana kita berdiri, waktu mana solat, maka itu adalah satu peringatan untuk tetap mendirikan hati ketika berada beserta Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita berdiri dalam solat? Ni cara. Kenapa? Nak suruh kita jawabnya. Kita kata tak boleh ke solat ni kita duduk? Kenapa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdiri? Berdiri itu dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kekalkan hati kita tetap dengan Allah. Anak-anak kita kan, kalau dia baca Quran sambil duduk, dia tertidur, muka dia tu letak jatuh atas Quran terus. Tapi kita kata jangan baca sambil duduk lah, kita sebut berdiri. Berdiri itu dia akan lebih fokus. Sebab tu orang Arab kalau dia menghafal Quran sambil berdiri. Orang Arab kebanyakan dia menghafal Quran dia sambil berdiri, sambil dia berjalan. Dia berdiri, dia tak duduk. Kalau dia tahu kalau dia duduk nanti tak ingat. Kita duduk. Sebab tu kita duduk, lama-lama tertidur kita. Kita jadi demikian. Tambah pula dalam aircon, tambah pula dalam kipas yang sepul-sepul je anginnya, yang menyebabkan lama-lama hanyut je kita ni. Dia jadi demikian. Sebab tu kenapa Allah suruh kita berdiri? Ada sebab. Di sudut kesihatan ada sebab kesihatan. Kenapa solat sambil berdiri? Kemudian di sudut apa dia? Di sudut dalaman dia ada sebab. Kenapa kena berdiri? Di antara sebabnya dia sebut apabila kita berdiri tetap mendirikan hati ketika berada berserta Allah Azza wa Jalla dengan mengikuti sikap satu macam saja untuk kehadirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla muqbilu 'alal musalli ma lam yaltafit." Allah Azza wa Jalla terus menerus akan memerhatikan orang yang salat itu sampai bila? Ma lam yaltafit, sehingga dia tidak berpaling menoleh ke arah lain. Kamu berdiri, maknanya kamu sedang menghadap depan Allah.
Waktu mana kita berdiri menghadap depan Allah, Allah pandang pada kita. Selama mana? Selama mana kita tidak berpaling ke tempat lain. Bila kita berpaling tempat lain, Allah pun berpalinglah daripada kita. Itu besarnya nilai. Ingatlah selalu bahawasanya sebagaimana Allah Azza wa Jalla itu sentiasa menghadapkan zatnya kepada orang yang salat, maka kamu pun wajib menghadap wajah kamu itu, jiwa dan hati ke arah salat yang sedang dikerjakan itu. Kita ingat betul-betul. Mulai daripada hari ini kita ingat, tiap kali mana kita salat, Allah sedang memandang kita dan sedang memerhati pada kita kerana kita sedang berdiri. Waktu mana kita berdiri tersebut, Allah sedang memandang pada kita. Jadi waktu tersebut kita pun dalam keadaan yang hati kita, seluruh tawanan kita biar fokus kita menghadap depan Allah Subhanahu wa taala sekarang, tanpa menoleh muka ke kanan dan ke kiri pada apa saja selain solat tersebut. Selain daripada solat itu saja yang kita sedang tumpukan. Memelihara kepala dan juga mata, jangan sampai menoleh ke arah lain. Memelihara kepala dan juga mata kita, mandang je ke depan kitanya. Begitu juga hendaknya seorang yang solat itu wajib memelihara semua rahsia-rahsia batin dalaman jiwa dia. Mata dia pandang ke depan, hati dia memandang kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khususnya jiwa dan hati kepada pengaruh yang selain daripada solat tersebut. Bimbang-bimbang hati kita ni menghayau tempat lain, pergi tempat lain, yang tu bimbang tu yang menyebabkan akhirnya kita tak lagi khusyuk dalam solat kita. Maka daripada itu, manakala seorang yang solat lalu menoleh kepada selain daripada Allah, kemudian mengingatkannya kembali, maka yang demikian itu adalah kerana merasa bahawa Allah selalu meneliti keadaannya. Kadang-kadang kan dia tengah solat terpandang tempat lain, pandang balik pada depan. Kadang-kadang solat tu, solat terpandang jam. Tengok lama dah berdiri ni, dia terpandang, dia pun pandang balik, Allah, aku sedang berdiri depan Allah. Tu dipanggil demikian. Ataupun dia batuk, kadang-kadang dia nak terludah sekejap je, ludah ke tepi. Dalam solat boleh dipanggil ludah ke tepi tersebut, kemudian pandang balik ke depan, dibenarkan dalam Islam. Tapi jangan ludah tak paling-paling dah ke depan. Maknanya kitanya dibenarkan. Tu pun kena pasti ludah tu jangan orang sebelah pula kena. Kalau ludah orang sebelah yang ada, iaitu bahawa munajat dianggap remeh sehingga amat buruklah cara munajatnya itu. Hal ini mungkin sekali kelalaian orang yang bermunajat dengan maksud bahawa zat yang dimunajati itu nanti akan diingatnya lagi setelah rasa meremehkan itu lenyap dan berganti dengan rasa kesungguhan dalam munajatnya. Maknanya setiap kali mana kita nak solat, biar fokus terhadap solat kita. Namun demikian kekhusyukan itu akan lebih kekal dan mantap hati sesudah mempunyai anggapan remeh perihal munajat tadi, dan dengan keikhlasan hati akan diperolehi semula. Sebabnya tiada lain hanyalah kerana melepaskan diri daripada kegemaran menoleh ke sana dan ke sini, baik batin ataupun lahirnya. Itulah yang merupakan buah daripada kekhusyukan seseorang. Jikalau batinnya khusyuk, pasti lahirnya pun jadi khusyuk pada jasad seorang dalam melaksanakan ibadah solat itu. Kita berhenti setakat ni, insya-Allah. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar dalam solatnya, dalam memahami perkara demikian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.